Saudara, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama Nazri Fahmi, silakan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Atlet menembak negara Jonathan Wong berjaya memenangi pingat perak dalam acara 10 meter pistol angin lelaki pada kejuaraan terbuka Denmark 2024 semalam. Penembak berusia 31 tahun itu mengutip 234.7 mata di belakang juara dari India Arjun Singh untuk menamakan saingan kejohanan tersebut. Penembak tuan rumah Hanson Jonas Crawford pula memenangi piala gangsa dengan 213.1 mata. Setiausaha Eksekutif Persatuan Menembak Bangsa Malaysia, Hayati Samsuri, bergembira dengan usaha itu di mana mengumpul 576 mata pada pusingan kelayakan. Jonathan yang dijangka tiba dari Denmark Selasa ini akan meneruskan latihan sebelum bertanding pada 2 siri Piala Dunia di Baku, Azerbaijan, diikuti Munich, Jerman pada Mei dan Jun nanti. Ratu Terjun Negara Datuk Pandai Leela Rinong nafi terdapat entiti antara punca prestasi buruk skuad negara pada kejuaraan akuatik dunia di Doha, Qatar minggu lalu. Menurutnya menerusi platform media sosial itu dimaksudkan bukanlah entiti, sebaliknya mengenai latihan persediaan pasukan. Pandai Rinong mendakwa isu itu telah disalah terjemah oleh pihak media dan menyebabkan kekeliruan orang ramai. Sementara itu, Pandai Rinong menegaskan belum tiba masanya untuk beliau bersara kerana minat terhadap sukan terjun masih tinggi dan bertekad akan bangkit semula. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh turut menegaskan tiada kemulut dalaman di sebalik kegagalan skuad terjun negara. Beliau sudah pun mendapatkan penjelasan daripada Pandai Rinong berhubung perkara berkenaan. Hana berkata satu pertemuan juga akan diadakan bersama Persatuan Renang Malaysia untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Dia bukan masalah campur tangan entiti atau apa-apa. Yang saya rasa adalah mereka perlu perbaiki komunikasi dalaman. Yang itu sangat penting. Atlet dengan coaches. Bukan saja atlet dan coaches, semua oranglah, Persatuan Renang dengan jurulatih semua, dan ini adalah masalah yang boleh kita tangani. Yang itu yang penting. Tambah beliau, kedudukan Pandai Leela dan Nur Dapita Sabri dalam program Road to Gold RTG akan diputuskan pada mesyuarat jawatankuasa akan datang. Pesuruhjaya Sukan Kementerian Belia dan Sukan mengisyurkan Persatuan Sukan khususnya di Labuan untuk memperkasakan pelan strategik masing-masing. Ini membolehkan juga program jangka panjang dirangka dengan kerjasama Majlis Sukan Labuan dan Jabatan Belia dan Sukan JBS. Pesuruhjaya Sukan Malaysia Suhardi Alias berkata kerjasama itu akan mewujudkan satu sinergi baharu terhadap perkembangan sukan yang lebih besar. Kami juga menitik beratkan tentang compliance terhadap kod sukan selamat. Sekiranya persatuan itu mempunyai compliance terhadap kod sukan selamat, mereka akan mempunyai beberapa parameter yang membolehkan mereka mendapat markah yang lebih baik dalam penerapan bintang. Katanya dua aspek baru turut diperkenalkan tahun ini dalam memberikan parameter penerapan bintang lebih baik, iaitu penglibatan wanita sebagai pemegang jawatan dalam persatuan sukan dan dalam penganjuran program sukan. Pemilihan Ketua Jawatan Hoki Lelaki Kebangsaan akan dibuat segera sebelum kejuaraan hoki Piala Sultan Azlan Shah yang bakal berlangsung pada 4 Mei nanti. Presiden MHC, Datuk Seri Subhan Kamal memaklumkan senarai pendek calon-calon yang layak akan dinilai jawatankuasa kejuaraan yang dipengerusikan Datuk Majid Manjid Abdullah. Beliau mengakui permohonan diterima banyak dari luar negara berbanding dalam negara setelah tarikh tutup semalam. Jadi saya difahamkan 20 hari bulan ini mereka akan mengadakan mesyuarat di mana mereka akan melihat pada semua permohonan daripada luar negara dan dalam negara. Kemudian mereka akan senarai pendekkanlah calon-calon yang mereka rasa boleh diberi pertimbangan dan kemudian mereka akan melalui proses interview dan sebagainya.
Dan akhir sekali selepas mereka dah ada cadangan, mereka akan bawa kepada mesyuarat exco hoki lah yang saya akan pengerusikan, dan mereka kena bentang dan mesti mendapat persetujuan kita dan pandangan kita sebelum kita melantik. Sementara itu, Konfederasi Hoki Malaysia MSC mohon kerajaan negeri memperuntukkan dana bagi pembangunan sukan hoki di peringkat negeri. Presiden MSC Datuk Seri Subhan Kamal berkata ia penting bagi menjalankan aktiviti khususnya di peringkat akar umbi. Peruntukan yang diberikan kepada Persatuan Hoki di peringkat negeri oleh MSC masih tidak mencukupi untuk penganjuran setiap aktiviti. Tapi di peringkat negeri, setakat boleh bantu, kita bantu juga dengan beri dana apabila pihak negeri menganjurkan liga. Tapi dalam itu juga, negeri perlu menjalankan banyak aktiviti-aktiviti di peringkat akar umbi. Khususnya kepada age kategori, maksudnya budak-budak sekolah. Maksudnya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya, mesti ada aktiviti, tournament dan sebagainya. Kerana daripada situlah, maka kita dapat mencongkil bakat-bakat yang dapat diketengahkan kepada pasukan kebangsaan di peringkat akar umbi lah. Beliau ditemui selepas merasmikan Mesyuarat Agung Duit Tahunan Persatuan Hoki Melaka kali ke-24 di Aikro. Dalam pada itu, Melaka akan menganjurkan semula Liga Hoki Melaka selepas kali terakhir pada 2018. Presiden Persatuan Hoki Melaka, Dato' Rais Yassin berkata, mesyuarat mengenainya akan dibuat dalam masa terdekat. Saya jangkakan mungkin dalam bulan Julai atau Ogos pada tahun ini kita akan, tapi kita akan minta dulu daripada pihak Konfederasi Hoki Malaysia guideline dia bagaimana untuk kita lakukan dan bila bulan atau tarikh yang sesuai. Tapi kita memang akan buat pada tahun ini. Itu komitmen saya yang pertama sebagai Presiden, dan kita akan pastikan setiap tahun kita tidak akan miss lagi untuk adakan Liga Hoki Negeri Melaka. Sekian Stadium RTM, H-Klik dan berita perdana dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmad Syukri, Mesej Badani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.